Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini untuk subjek Bahasa Melayu, Komunikasi tingkatan 4 untuk kelas sutera umum. Cikgu yang akan mengajar adalah Cikgu Siti Bruni. Okey. Untuk hari ini kita akan mempelajari tema 1 mengenai pencapaian kendiri. Okey. Untuk pencapaian kendiri ni, pertama cikgu nak awak lihat apa gambar yang ada dalam ni. Ni gambar apa ni? Gambar keadaan di sekolah dalam bilik darjah kan? Okey, kedua, apakah yang sedang dilakukan oleh murid-murid tersebut? Cuba awak lihat, apa yang murid-murid tu buat? Murid-murid sedang memberikan perhatian tumpuan pada apa yang sedang diajar, yang sedang diterangkan oleh guru. Okay, soalan ketiga. Pada pendapat anda, mengapakah murid-murid menumpukan perhatian semasa guru sedang mengajar? Okay, sebab apa? Sebab bila murid-murid menumpukan perhatian semasa guru mengajar, murid akan mudah faham apa yang disampaikan oleh guru. Andai kata tak faham, murid boleh secara terus bertanya untuk penerangan yang lebih lanjut pada guru. Itu pentingnya bila kita memberi perhatian. Okey. Seterusnya, dari tema pencapaian kendiri, unit 1, kita akan kita akan mempelajari berkenaan perancangan kendiri. Okey, untuk perancangan kendiri ini ada disediakan satu situasi di bengkel kerjaya. Okey, dalam bengkel kerjaya ini ada 3 orang murid yang menyertainya, iaitu Zahari, Farihin dan Nisa. Okay, tujuan mereka menyertai bengkel tersebut adalah untuk persiapan diri sebelum menghadiri temuduga di pusat Giat Mara. Okay, murid-murid ni dia ada temuduga di pusat Giat Mara. Jadi, diorang pergi bengkel kerjaya untuk mempersiapkan diri. Okay. Jom, cikgu bacakan dialog di antara 3 orang pelajar ni. Pertama, Zahari. Saya gembira mengikuti bengkel kerjaya ini. Saya telah bersedia untuk menghadapi temuduga akan datang. Okay, Farihin kata, ya Zahari, saya pula berasa lebih yakin selepas menyertai bengkel tersebut. Nisa, lebih menyeronokkan apabila latihan sesi temuduga dijalankan. Zahari, selain itu, kita juga diajar cara penyusunan sijil dan dokumen. Farihin, betul Zahari. Melalui bengkel ini juga kita akan lebih bersedia untuk menghadapi temuduga. Ini adalah dialog di antara 3 murid yang menyertai bengkel kerjaya ini. Okey. Dari apa yang awak dengar, yang cikgu baca, cuba kita lihat apakah kelebihan atau kebaikan yang diperolehi dengan menyertai bengkel kerjaya ini. Okey, yang pertama, dari menyertai bengkel kerjaya, murid akan lebih bersedia menghadapi temuduga. Okey, kedua, murid lebih yakin untuk menghadapi temuduga. Ketiga, murid mendapat pengetahuan mengenai cara penyusunan sijil dan dokumen yang betul. Keempat, murid seronok dan dapat meningkatkan pencapaian kendiri murid. Sebab dalam bengkel dia kata, murid diajar macam mana menghadapi sesi temuduga, diajar macam mana penyusunan sijil-sijil dan dokumen. Jom kita lihat slide seterusnya. Di sini, Zahari, Farihin dan Nisa
menyusun dokumen mengikut keutamaan. Okey. Dalam slide ni diberi beberapa jenis dokumen yang perlu disusun mengikut keutamaan. Antara dokumen-dokumen yang perlu disusun adalah sijil-sijil berkaitan, kad OKU, gambar berukuran pasport, surat tawaran saringan temuduga dan salinan kad pengenalan. Macam mana nak susun? Boleh main letak-letak? Okey, tak boleh kan? Sebab dalam kita nak menghadiri temuduga, kita perlu isi borang yang disediakan dan susun setiap sijil-sijil mengikut keutamaan. Bukan main susun je. Okey, dia ada cara-cara dia. So, sini kita belajar bagaimana urutan susunan dokumen mengikut keutamaan. Ilmu ni kita boleh guna andai kata ada yang nak pergi temuduga. Okey, macam mana nak susun tu? Pertama, letak gambar berukuran pasport di bahagian depan. Cuba awak tengok macam mana borang gap marah yang warna biru tu. Atas tu ada ruangan untuk gambar. Jadi, lekatkan gambar awak pada borang tersebut. Gamkan. Kedua, susun surat tawaran saringan temuduga. Surat tawaran tu kan ada. Kadang-kadang kalau awak nak pergi kolej komuniti ke kan, ada kolej vocational, ada surat tawaran dia. Letak surat tawaran yang di atas. Macam dalam kes ni, surat permohonan ke Gap Mara. Okey, surat permohonan tu dengan surat tawaran dia letak yang atas sekali. Selepas letak gambar. Gambar tu gamkan pada borang permohonan. Okey, yang kedua, awak letak surat tawaran saringan temuduga. Okey, susunan seterusnya, nombor 3, letak salinan kad pengenalan. Kemudian, letak salinan kod OKU, nombor 4. Dan seterusnya, bahagian belakang sekali, baru letak salinan sijil-sijil yang berkaitan dengan kursus yang dimohon. Okey. Ingat susunan. Susun ikut keutamaan. Jangan letak sijil-sijil bahagian atas, kad OKU dekat belakang, kad pengenalan dekat tengah. Tak nak. Ikut susunan ni. Gambar berukuran pasport, tampal pada bahagian atas surat tawaran. Okey. Atau surat permohonan. Dan nombor 2, surat tawaran saringan temuduga. Kalau ada surat panggilan temuduga, letak yang atas. Kemudian nombor 2, salinan kad pengenalan. Seterusnya salinan kad OKU. Lepas tu baru salinan sijil-sijil yang berkaitan. Faham ya? Okey, itu cara susunan ikut keutamaan. Okey, yang ni adalah borang permohonan untuk sesi pembelajaran di Gap Mara. Okey, macam ni borang dia, contoh borang dia. Dia ada logo Gap Mara, dia ada ruang untuk gambar dan dia ada ruang beberapa butiran yang perlu diisi. Okey, apa yang perlu kita lakukan? Kita tengok. Yang pertama, lihat jenis borang yang diperolehi, dari mana dan apa yang diperlukan dalam borang. Kalau awak nak sambung belajar ke kolej vocational, pastikan borang yang awak terima tu adalah borang daripada kolej vocational. Jangan pula isi borang daripada Gap Mara. Macam murid-murid ni, dia nak pergi sambung belajar di Gap Mara. Nak pergi temuduga di Gap Mara. Jadi, dia kena dapatkan borang-borang dari Gap Mara. Okey, nombor 2. Baca dengan teliti setiap bahagian dalam borang. Okey, yang warna biru tu, dia ada separate pembahagi untuk setiap bahagian-bahagian dalam isi butir dalam borang. Okey, bahagian A adalah maklumat am. Okey, bahagian B, pemilihan kursus. Dia dinyatakan okey, apa kursus yang dipilih oleh murid, oleh orang yang nak sambung belajar ke Gap Mara tu. Dia kena listkan, senaraikan. Okey, kemudian bahagian C, butiran peribadi. Butiran peribadi pemohon untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan kelayakan dan apa-apa yang berkaitan dengan pemohon ya. Dan yang ketiga, lampiran dokumen.
Dalam lampiran dokumen macam yang kita belajar sebelum ni berkenaan dengan beberapa salinan sijil kat OKU, barang-barang yang perlu dilampirkan tu, semuanya kena buat dokumen salinan. Dan perlu pengesahan akuan sijil. Pernah buat tak? Pengesahan akuan sijil ni biasa macam kita pergi JKKK, pengesahan daripada Pusurujaya Sumpah, mengakui bahawa sijil ini adalah sah. Sign. Okey, supaya tak ada orang kata pemalsuan, penipuan. Tak adalah, oh sijil A tapi nama B. Alamak, ni bukan dia punya ni. Tak boleh macam tu. Okey, seterusnya. Buat susunan dokumen atau sijil mengikut keutamaan. Okey, macam yang cikgu ajar sebelum ni. Okey, bawa sijil asal semasa temuduga. Siap semua, komplit apa yang diperlukan. Barulah boleh pergi dengan penuh keyakinan. Okey, didoakan semoga berjaya. Okey, seterusnya. Menghadiri temuduga. Okey, pada 18 Oktober yang lalu, Zahari telah menghadiri temuduga di Giat Mara. Pelbagai kursus ditawarkan di pusat tersebut. Zahari melihat risalah berkaitan kursus yang ditawarkan di situ. Okey, jom kita tengok apa kursus yang ditawarkan. Yang pertama, bakery. Kedua, kursus pendawaian elektrik. Ketiga, kursus teknologi automotif. Teknologi otomotif ni tahu tak? Yang kata pomen-pomen macam kata mekanik lah, motor, kereta otomotif. Dan keempat, kursus masakan dan pramusaji. 5. Kursus teknologi sistem komputer. 6. Kursus solekan dan terapi kecantikan. 7. Kursus fashion dan membuat pakaian. 8. Kursus rawatan kesihatan dan kecantikan. 9. Kursus teknologi baik pulih dan mengecat kenderaan. 10. Kursus teknologi penyejuk bukuan dan penyaman udara. Ada antara kursus-kursus yang ditawarkan di Giat Mara dalam petikan ni sama dengan kursus-kursus yang ditawarkan di College Vocational yang awak mohonkan. Jadi terpulanglah mana yang lebih cenderung, lebih minat, lebih orang kata jadi pilihan. So dalam borang permohonan di Giat Mara tu, dia suruh pilih 3 je pilihan. Yang mana yang menjadi pilihan hati? Kursus pertama, kedua. Okey, sekarang jom kita lihat situasi di mana Zahari perlu melengkapkan borang maklumat diri. Dalam borang maklumat diri yang diberikan ini, dia ada 2 bahagian. Bahagian A adalah maklumat yang memerlukan Zahari mengisi berkenaan dirinya. Yang pertama, dia perlu isi nama penuh, tarikh lahir, nombor kad pengenalan, jantina, warga negara, alamat rumah, tempat lahir, keturunan dan penyakit yang dihadapi jika ada. Manakala bahagian B pula, Zahari perlu isi maklumat ibu bapa atau penjaga. Dalam maklumat ni, perlu isi nama, nombor kad pengenalan penjaga, nombor telefon penjaga supaya senang untuk dihubungi. Hubungan dengan pelajar, sama ada hubungan ibu bapa kandung ataupun nenek ataupun atuk, apa hubungan dia. Lepas tu pekerjaan penjaga, supaya kalau ada apa-apa perkara yang berlaku pada diri pemohon, senang untuk dihubungi penjaganya. Okey, seterusnya, apa yang perlu dilakukan? Biasa kan nampak borang maklumat diri ni. Okey, apa yang perlu dilakukan? Pertama, tulis butiran maklumat diri menggunakan pen berwarna hitam. Sebaiknya guna ball pen. Tahu ball pen?
Bolpen adalah pen dakwat kering. Pen mata bulat. Okey. Sebab bila pakai pen ni lebih jelas, lebih kemas berbanding kalau guna pen dakwat basah. Takut nanti dakwat belum kering dah tersenggol, dah mula kata comot, dah tak lawa. Sebab tu digalakkan kalau nak tulis borang-borang maklumat diri, guna pen dakwat hitam, bolpen, lebih rasmi. Okey, nombor 2. Jangan menggunakan pensel. Pen dakwat merah, pensel warna ataupun warna magic atau apa-apa selain daripada tu. Pakai pen warna hitam je. Jangan pakai pensel. Sebab nanti tak terang. Jangan pakai pen warna merah. Macam tak serius, macam main-main je. Cikgu tak apa sebab cikgu nak tanda. Nak kasih orang kata teguran, nak kasih untuk buat pembetulan, untuk cek. Tu tak apa, cikgu boleh pakai pen merah. Tapi kalau awak nak isi borang maklumat diri, sebaiknya guna pen warna hitam. Okey, 3. Isi semua butiran maklumat dengan jelas, betul dan sahih kebenarannya. Sebab apa nak jelas? Sebab kita boleh kenal apa yang nak ditulis dia. Kalau pakai pensel tak terang, jadi tak pasti. Kalau tulis alamat tu, nombor berapa ni? Nombor 3 ke nombor 8? Tu yang buat keliru. Sebab tu kalau nak isi butiran maklumat, kena isi dengan jelas, betul dan sahih kebenarannya. Bukan kata nombor telefon reka-reka, bukan nombor rumah yang kata main tembak-tembak. Tak nak. Bukan nama samaran, nama timang-timangan. Kalau nak isi borang maklumat diri, permohonan mana-mana, kena tulis nama betul. Seperti dalam IC. Okey, nombor 4. Isi semua butiran maklumat yang diberi. Seeloknya isi semua. Kalau bahagian tu ada 9, isi 9. Kalau bahagian tu ada 5, isi semua 5-5. Kalau dah tak tahu sangat, okey, barulah boleh dikosongkan. Untuk sementara waktu. Okey. 5. Ditulis dengan kemas dan jika ada kesilapan, potong perkataan yang salah dan tulis di atasnya perkataan yang betul. Tetapi, kalau boleh, gunakanlah borang baru jika terlalu banyak kesilapan. Sebab dari segi penulisan borang maklumat diri, kita boleh tengok dari segi keterampilan diri orang yang menulisnya. Kalau orang kata comot, macam itulah peribadinya. Jadi biarlah orang kata melambangkan diri kita yang kemas. Okey, secara kesimpulannya di akhir pembelajaran ni, apa yang cikgu nak sampaikan adalah murid boleh dapat gambaran bagaimana bengkel kerjaya memberi manfaat kepada peserta. Okey, murid boleh mempelajari bagaimana cara menyusun sijil atau dokumen mengikut keutamaannya. Seterusnya, murid belajar untuk bagaimana mengisi borang maklumat diri dengan betul. Nombor 4, murid boleh belajar untuk mengeluarkan idea dalam sesi simulasi temuduga. Okey, bila kita dah ada lakonan cara macam mana nak berdepan untuk sesi temuduga, kita dah lalui, kita dah lakonkan, kita dah bersedia bila menghadapi temuduga yang sebenar. Tu yang bagusnya bila ada pendedahan awal. Okey, seterusnya diharapkan akan dapat menanamkan sikap mempunyai perancangan kendiri untuk memastikan urusan berjalan lancar. Okey, bila awak semua dah tahu macam mana gambaran persiapan, persediaan, okey, nak menghadapi andai kata ada temuduga di masa hadapan, okey, beginilah caranya, cara susunan sijil-sijil, cara nak isi borang dan sebagainya. Okey, akhir kata, selamat menjawab soalan. Ada soalan yang cikgu sediakan dan cikgu nak semua murid jawab
Dan keputusan akan cikgu lihat. Dan awak semua pun boleh lihat untuk semakan. Okey, terima kasih kerana menyertai PDPR hari ini.